Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada Dr. Zaitun binti Azman dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya Alisha Dayana dan Muhammad Lokman akan membentangkan mengenai perintah khidmat masyarakat sebagai hukuman alternatif. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep hukuman alternatif. Hukuman alternatif dapat difahami sebagai salah satu bentuk hukuman gantian atau hukuman pilihan selain daripada hukuman asal. Konsep hukuman alternatif ini juga dapat ditarifkan sebagai perihal hakim yang menjatuhkan hukuman selain daripada hukuman yang diperuntukkan terhadap pesalah terbabit di bawah seksyen ia didapati bersalah. Perintah Khidmat Masyarakat (PKM), satu program yang dilakukan untuk menjadi hukuman alternatif yang telah diguna pakai oleh kebanyakan negara di seluruh dunia sejak 1970-an lagi. Perintah ini turut diperkenalkan di Malaysia sekitar tahun 2007 menerusi pindaan Seksyen 293 Akta Kanun Tata Cara Jenayah pindaan 2006. PKM boleh dikenakan kepada pesalah muda yang berusia 18 tahun ke atas dan di bawah umur 21 tahun di bawah Seksyen 293 Kanun Tata Cara Jenayah. Perintah Khidmat Masyarakat bermatlamat untuk memberi pengajaran dan pencegahan kepada pesalah muda daripada mengulangi jenayah pada masa hadapan. Seterusnya, mengembalikan mereka ke pangkuan masyarakat. Hal ini kerana generasi muda merupakan pewaris bangsa dan aset berkualiti untuk menerajui kepimpinan pada masa hadapan. Walau bagaimanapun, jika dilihat dari sudut jangka masa panjang, tujuan penghukuman ini adalah menjaga kepentingan awam, iaitu memberikan peringatan kepada masyarakat sesama untuk melindungi daripada jenayah yang dilakukan pesalah. Seterusnya, pembentangan akan diteruskan oleh Muhammad Lokman untuk membentangkan mengenai elemen yang ada di dalam Perintah Khidmat Masyarakat (PKM). Terima kasih, Elisha. Baiklah, seterusnya kita akan mengenali pasti apakah elemen yang terkandung dalam Perintah Khidmat Masyarakat. Terdapat 3 elemen yang ada dalam Perintah Khidmat Masyarakat. Yang pertama ialah hukuman. Hukuman dikenakan kepada pesalah dengan melucutkan masa lapang pesalah dengan memberikan suatu tanggungjawab ke atas mereka. Hukuman adalah untuk menghukum atau membalas kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka. Tiada sebarang bayaran di atas kerja yang dilaksanakan oleh mereka. Hukuman yang diberikan hendaklah menyekat kebebasan pesalah dan mengambil kira tanggungjawab, bukan keselesaan. Elemen hukuman dipercayai dapat memberikan tekanan kepada pesalah apabila masa lapang mereka diambil. Elemen kedua ialah pemulihan. Pemulihan adalah untuk merancang tanggungjawab sosial dan menjadikan khidmat masyarakat suatu pengalaman berfaedah kepada pesalah. Pemulihan ini dilakukan dengan memulihkan tingkah laku mereka yang salah dan negatif kepada tingkah laku yang betul dan positif. Dengan cara mendidik mereka melakukan aktiviti khidmat masyarakat supaya mereka mendapat pengalaman yang berguna untuk membentuk sikap dan peribadi yang baik. Oleh itu, elemen pemulihan dipercayai dapat memperbaiki spiritual dan sikap pelatih. Elemen ketiga pula ialah perinsafan. Perinsafan bertujuan untuk mewujudkan ruang atau peluang bagi pesalah membuat pemulihan akhlak dan menawarkan faedah nyata kepada masyarakat. Perinsafan penting supaya pesalah dapat menyedari, mengakui, menyesali kesalahan yang dilakukan, mempunyai keinginan untuk memohon kemaafan dan membalas kesalahan yang dilakukan dengan berkhidmat kepada masyarakat. Justru itu, elemen-elemen ini perlu ada dalam menjalankan Perintah Khidmat Masyarakat melalui program-program yang dirancang supaya elemen ini dapat dicapai. Seterusnya, kita akan mengenali siapakah pesalah yang dikenakan Perintah Khidmat Masyarakat. Terdapat 3 pesalah, iaitu pesalah muda, pesalah dewasa dan pesalah kanak-kanak. Pesalah-pesalah ini juga dikenali sebagai pelatih PKM di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang pertama, pesalah muda. Siapakah pesalah muda ini? Mengikut Seksyen 2, Tafsiran Akta Kanun Tata Cara Jenayah Akta 593, pesalah muda artinya seseorang yang telah disabitkan atas suatu kesalahan yang boleh dihukum denda atau penjara
yang berumur 18 tahun atau lebih dan di bawah umur 21 tahun. Maksudnya, mereka berumur antara 18 hingga 21 tahun dan telah disabitkan atas sesuatu kesalahan yang boleh dihukum denda atau penjara. Pelaksanaan Persalahan Muda telah bermula sejak 1 Januari 2008. Contohnya, kes Daniel yang mendapat liputan meluas apabila videonya dimandikan seperti jenazah selepas ditangkap kerana mencuri tabung di sebuah masjid. Mahkamah Tinggi Shah Alam telah mengetepikan hukuman penjara 10 hari dan denda RM4,000 yang dikenakan terhadap Daniel yang mengaku bersalah cuba mencuri tabung masjid di Kuang Rawang pada 9 Januari lalu. Sebaliknya, tertuduh diperintahkan untuk menjalani khidmat masyarakat di bawah program Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk tempoh 120 jam selama 6 bulan. Kepada pesalah muda ataupun pelatih muda yang tidak hadir perintah khidmat masyarakat ataupun melakukan pelanggaran perintah khidmat masyarakat akan dikenakan denda mengikut Seksyen 31, 32 dan 33 Akta Kanak-Kanak 2001 Pindaan 2016. Mereka boleh disabitkan hukuman denda tidak melebihi RM10,000. Yang kedua, pesalah dewasa. Siapakah pesalah dewasa ini? Merujuk bab 3, kesalahan berhubung dengan kesihatan dan kebajikan kanak-kanak, Seksyen 31, 32 dan 33 Akta Kanak-Kanak 2001 Pindaan 2016. Mereka ialah ibu bapa, penjaga atau orang yang dipertanggungjawabkan oleh undang-undang untuk menyara kanak-kanak dan telah didakwa di mahkamah. Pelaksanaan pesalah dewasa telah bermula pada 1 Januari 2017. Kepada pesalah dewasa yang melakukan pelanggaran perintah khidmat masyarakat, seperti mana pesalah muda, akan dikenakan denda tidak melebihi RM10,000 merujuk kepada Seksyen 31, 32 dan 33 Akta Kanak-Kanak 2001 Pindaan 2016. Ketiga, pesalah kanak-kanak. Siapakah mereka? Merujuk Seksyen 97A Akta Kanak-Kanak 2001, Akta 611 Pindaan 2016. Jika mahkamah bagi kanak-kanak yang olehnya atau di hadapannya seseorang kanak-kanak didapati bersalah atas sesuatu kesalahan, berpendapat bahawa adalah patut untuk mahkamah itu berbuat demikian, mahkamah bagi kanak-kanak boleh membuat suatu perintah yang menghendaki kanak-kanak itu untuk melaksanakan khidmat masyarakat tidak melebihi 120 jam secara agregat dalam tempoh tidak melebihi 6 bulan pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat sebagaimana yang dinyatakan oleh mahkamah bagi kanak-kanak. Pesalah kanak-kanak adalah yang berumur 10 hingga 18 tahun yang dijatuhkan atas sesuatu hukuman. Pelaksanaan ini telah bermula pada 1 Januari 2017. Kepada pesalah kanak-kanak yang melakukan pelanggaran perintah khidmat masyarakat akan dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 di bawah Seksyen 97B-5A Akta Kanak-Kanak 2001. Seterusnya saya akan menjelaskan dengan lebih detail mengenai pelaksanaan jam kredit terhadap pesalah PKM. Berdasarkan peruntukan undang-undang, pihak mahkamah merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk menentukan tempoh masa tertentu bagi seseorang pesalah menjalankan perintah khidmat masyarakat. Menurut Akta Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan 2010, tempoh masa untuk menjalani perintah khidmat masyarakat bagi pesalah muda ialah 240 jam kredit. Ini bermaksud jumlah maksimum jam kredit pelaksanaan perintah ialah 240 jam, tetapi jumlah minimum pelaksanaannya tidak dinyatakan di dalam peruntukan tersebut. Di Malaysia, hukuman PKM dijalankan pada hujung minggu iaitu Sabtu dan Ahad bermula jam 8 atau 9 hingga 2 petang atau 3 petang. Selain itu, perintah ini hanya dilakukan selama 6 jam sehari serta turut dilengkapkan dalam tempoh masa 5 hingga 6 bulan atau 10 hingga 2 bulan. Pesalah muda yang terlibat dalam hukuman PKM tidak diberikan sebarang bayaran atau ganjaran selepas melakukan kerja-kerja amal, manakala tempat dan masa untuk menjalankan perintah ditentukan oleh pihak mahkamah dan diselia oleh kaki tangan awam. Secara lazimnya, mereka mempunyai 5 jenis aktiviti yang berbeza, iaitu aktiviti pemeliharaan,
pemeliharaan kawasan, pemeliharaan bangunan, pembersihan lanskap, penyajian makanan dan pembersihan kawasan rekreasi. Contoh kerja yang dilakukan ialah menyapu sampah, membersihkan peralatan dalam bangunan, menanam pokok, mengemop lantai, membasuh pinggang mangkuk di rumah kebajikan kanak-kanak dan warga emas. Walau bagaimanapun, jam kredit yang dikenakan kepada pesalah muda berbeza dengan yang dikenakan kepada pesalah kanak-kanak. Bagi pesalah kanak-kanak, jumlah jam kredit pelaksanaan perintah khidmat masyarakat tersebut lebih rendah dari jumlah jam kredit yang dikenakan terhadap pesalah dewasa atau pesalah muda, di mana jumlah maksimum jam kredit bagi pesalah kanak-kanak adalah antara 100 sehingga 120 jam sahaja, iaitu lebih kurang separuh dari jumlah maksimum yang dikenakan kepada pesalah muda. Baiklah, seterusnya kita akan mengenal pasti 5 tahap pelaksanaan perintah khidmat masyarakat. Yang pertama ialah membina hubungan, kedua, hukuman, ketiga, pemulihan, keempat, perinsafan, dan yang terakhir, perintegrasian dan penamatan. Tahap pertama, membina hubungan. Hubungan antara pesalah dan masyarakat. Pada tahap pertama, pegawai PKM akan menerima waran perintah khidmat masyarakat dari pesalah dalam tempoh 7 hari dari tarikh perintah. Pegawai PKM akan mengadakan konfrontasi kes dengan pesalah, ibu bapa atau penjaga, penyelia lapangan dan kaunselor. Seterusnya, akan menyediakan jadual pelaksanaan aktiviti PKM pesalah berdasarkan elemen hukuman, pemulihan dan perinsafan. Oleh itu, hubungan yang terjalin adalah antara pesalah, ibu bapa atau penjaga, penyelia lapangan dan kaunselor. Tahap kedua, hukuman. Pelaksanaan hukuman secara jam agregat kepada pesalah melalui aktiviti seperti berikut. Pemeliharaan kawasan, pemeliharaan bangunan, membersihkan kawasan rekreasi, penyelenggaraan padang, pembaikan kecil, housekeeping, penyajian makanan, penyelenggaraan surau dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti ini akan memakan masa yang lama, akan melucutkan masa lapang pelatih yang merupakan elemen hukuman. Tahap ketiga pula ialah pemulihan. Pelaksanaan pemulihan secara jam agregat kepada pesalah melalui aktiviti seperti berikut, iaitu program jati diri, program kemahiran dan kerjaya seperti pembaikan motosikal, kelas memasak, penyelenggaraan penghawa dini, teknik urutan, pendawaian dan sebagainya. Pada tahap ketiga ini merujuk kepada elemen pemulihan yang akan menanam sikap tanggungjawab sosial dan menjadikan khidmat masyarakat suatu pengalaman berfaedah kepada pelatih. Selain itu, aktiviti berdasarkan elemen pemulihan juga dapat memberi pendedahan mengenai kepentingan memantapkan diri yang melibatkan keyakinan diri. Ia juga membantu pelatih PKM memantapkan diri dalam aspek psikologi supaya memperoleh kekuatan diri dan berfikiran positif dalam menghadapi sebarang cabaran. Seterusnya, tahap keempat, perinsafan. Pelaksanaan perinsafan secara jam agregat kepada pesalah melalui aktiviti seperti berikut, iaitu program kerohanian, perkhidmatan penjagaan warga emas dan membantu golongan yang memerlukan, serta program keibubapaan. Pada tahap keempat ini berdasarkan elemen perinsafan yang dibangunkan bagi membantu pelatih PKM dalam membina syahsiah diri dan insaf dengan segala kesilapan yang telah mereka lakukan, sekaligus merangsang pelatih agar berupaya untuk berubah dengan akhlak dan pekerti yang mulia. Elemen ini terbagi kepada dua bahagian, iaitu meningkatkan elemen kerohanian dan tanggungjawab terhadap masyarakat serta memantapkan aspek emosi, spiritual dan intelektual pelatih. Pada tahap yang terakhir, iaitu tahap yang kelima, perintegrasian dan penamatan melalui pelaksanaan aktiviti bersama masyarakat bagi memberi persediaan kepada pesalah untuk kembali ke pangkuan masyarakat. Contohnya, aktiviti gotong royong bersama masyarakat bagi pelatih PKM, maka pelatih PKM akan berintegrasi bersama masyarakat untuk melakukan aktiviti gotong royong. Perintegrasian boleh berlaku antara pelatih PKM bersama masyarakat
maupun institusi seperti masjid, rumah penjagaan dan institusi yang lain. Tujuannya supaya masyarakat dapat memberikan peluang kepada mereka untuk berubah dan memberi pandangan yang baik kepada mereka. Oleh itu, setelah mereka tamat PKM, mereka akan dapat diterima oleh masyarakat. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Elisha untuk menerangkan mengenai pencapaian PKM dan kebaikan Perintah Khidmat Masyarakat ini. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengenai pencapaian PKM. PKM ini telah banyak membuktikan bahawa hukuman alternatif berkesan berdasarkan statistik sejak Perintah Khidmat Masyarakat diperkenalkan pada tahun 2008 hingga Jun 2015. Seramai 3,892 orang pesalah muda yang diperintahkan PKM, di mana 2,851 orang telah tamat menjalani perintah dengan jayanya. Ini menunjukkan bahawa Perintah Khidmat Masyarakat adalah berkesan sebagai suatu hukuman alternatif terbaik dalam memberi peluang kepada pesalah muda kembali ke pangkuan masyarakat berbanding sekiranya mereka dimasukkan ke penjara. Selain itu, kajian keberkesanan PKM dalam kalangan pesalah muda yang dijalankan oleh UUM Universiti Utara Malaysia pada tahun 2013 secara keseluruhannya mendapati 95.7 pelatih PKM yang menjadi responden kajian bersetuju menyatakan bahawa PKM berkesan. Mereka menyatakan program ini telah memberi peluang kepada mereka memperbaiki diri daripada terjerumus semula kepada masalah yang melibatkan kesalahan perundangan serta memberi input penting kepada mereka. Pesalah muda yang membentuk jati diri positif dan nilai-nilai murni. Selain itu, bagi memperkukuhkan lagi keupayaan pegawai JKM dalam melaksanakan PKM ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan bekerjasama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia membangunkan modul pelatih PKM. Modul pelatih PKM ini disusun rapi bagi memastikan pelaksanaan aktiviti mengikut teras asas PKM iaitu hukuman, pemulihan dan penginsafan. Modul ini seterusnya dijadikan panduan pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat dalam proses pemulihan pelatih PKM yang lebih mantap dan berkesan. Dalam pada itu, selain daripada pelaksanaan program pemulihan, Jabatan Kebajikan Masyarakat juga turut memberi fokus kepada perancangan masa depan 10 pelatih PKM. Program peningkatan kerjaya dalam bidang keusahawanan merupakan satu inisiatif baru kepada pelatih PKM di mana pelatih yang berminat dan berkebolehan akan diberi geran pelancaran sehingga Jun 2015. Seramai 7 orang pelatih PKM diberi bantuan geran pelancaran dalam pelbagai bidang keusahawanan seperti pemasangan jubin, pendawaian elektrik, menjahit sofa, lansir serta berniaga selur rambut. Antara perancangan lain yang disusun di mana bantuan akan diberikan bagi menjalankan perniagaan seperti peralatan kedai makan, peralatan mencuci kereta serta beberapa pakej yang bersesuaian dengan peserta. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga akan turut berkolaborasi bersama syarikat Automobil Nasional bagi menjayakan program penempatan pekerjaan kepada pelatih PKM. Pelatih akan dihantar untuk menjalani latihan di perusahaan tersebut dan akan diserap sebagai pekerja tetap setelah tamat menjalani latihan. Akhir sekali, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan pelaksanaan PKM terhadap pesalah, masyarakat dan institusi yang terlibat. Pelaksanaan PKM mampu menanam nilai accountability dalam diri mereka supaya bertanggungjawab memulihkan kemudaratan mereka lakukan kepada masyarakat. Dari sudut nilai keislaman, PKM dapat memberikan ruang kepada pesalah untuk menginsafi diri. Oleh yang demikian, program berbentuk kerohanian seperti solat berjemaah, ceramah agama, program qiyamulai perlu dimuatkan dalam aktiviti tambahan dalam kerangka pelaksanaan PKM ini. Kedua ialah kelebihan kepada institusi yang terlibat. Perintah Khidmat Masyarakat ini juga boleh memberikan manfaat kepada institusi yang terlibat dalam pelaksanaan perintah ini. Antaranya, PKM ini turut dapat menyelesaikan isu kepadatan di dalam penjara. Masalah ini dapat dikurangkan jika pelaksanaan perintah ini dapat diimplementasikan di mahkamah. Pelaksanaan PKM ini boleh mengurangkan kepadatan yang berlaku di penjara dan secara tidak langsung dapat meringankan tugas pegawai penjara untuk menguruskan pesalah jenayah yang melakukan kesalahan yang berat sahaja. Di samping itu, hukuman ini dapat mengurangkan beban kewangan yang terpaksa
terpaksa ditanggung oleh pihak kerajaan untuk menguruskan pembiayaan dan pengurusan banduan di penjara. Dan kelebihan yang ketiga ialah kepada masyarakat. Hasil daripada pelaksanaan perintah ini, masyarakat dapat mengurangkan rasa ketakutan terhadap pesalah serta wujudkan satu keceriaan yang selamat. Sebagai contoh, dengan penglibatan anggota masyarakat seperti pegawai masjid, ahli karya, pegawai serta penghuni pusat kebajikan dalam membantu untuk memulihkan pesalah, maka secara tidak langsung ia dapat meningkatkan rasa tanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat. Dengan cara ini juga dapat mendekatkan pesalah dengan masyarakat awam menerusi kerja khidmat masyarakat yang dilakukannya. Rumusannya pemulihan dalam komuniti iaitu hukuman PKM yang telah diadaptasi oleh sistem perundangan dan keadilan sosial di Malaysia bagi menghukum dan memulihkan individu yang pernah terlibat dengan salah selaku jenayah adalah amat dialu-alukan, memandangkan pendekatan ini adalah selaras dengan visi United Nations iaitu untuk mewujudkan perubahan positif dalam diri banduan dengan menggunakan konsep non-custodial punishment. Menerusi hukuman PKM diharap agar jati diri pesalah dapat diperkasa agar golongan ini dapat meneruskan gaya kehidupan pro-sosial serta menjadi warga negara yang bertanggungjawab pada masa hadapan.